Ramai yang tanya, kita nak kira area. Betul lah ni, kita nak kira area. Tapi area ni dia ada dua formula. Sama ada kita gunakan area sama dengan area sama dengan kita integrate respect to x. Maka sini y lah sebagai tajuk. Kemudian satu lagi formula, kita integrate respect to y. Maka x sebagai tajuk. Yang saya tulis ni, ini adalah formula. Sama macam volume tadi. Bukan maksud dia bila kita dapat macam ni, terus integrate x ni apa? Jangan jadi x plus 2 per 2. Tak boleh, sebab dia tak sama. Okay. Kemudian, sekarang ni kita tengok. Nak pilih formula yang mana satu, tengok nilai yang kita ada. Nilai yang kita ada. Okay, macam ni lah. Ini kalau kamu tengok video sebelum ni, nilai, kamu kena tahu berapa nilai persilangan ni. Ni. Nanti kamu cek balik video sebelum ni. Ni nilai dia adalah negatif 2. Ini titik persilangan antara dua garis. Tengok video sebelum ni, nilai dia negatif setengah. Dan yang ini nilai dia adalah 1. Okay. Bagaimana cara dapatkan? Kamu tengok video sebelum ni. Okay. Nilai dia negatif setengah, 1. Kemudian satu lagi negatif 2. Okay, sekarang ni, bila kita tengok nilai yang kita ada, nilai x, maka mesti guna formula yang pertama. Sebab kita ada nilai x. Kan? Ada nilai x. Okay, kalau nak ikutkan formula yang pertama, kita cuma ada satu je y. Ini untuk satu graf. Bila kita ada dua graf, macam ni kan? Bila kita ada dua graf, maka formula ni kita kena kembang sikit lah. Maka bila nak cari area, kita akan mulakan daripada negatif 2 sampai negatif setengah. Okay, kita tengok kita ada dua graf, maka kena ada formula, bukan y je, pecah. Okay, tambah dengan negatif setengah sampai 1. Sama juga, kita perlukan dua graf. Okay, jadi kena tengok soalan. Macam kalau soalan topikal tu, dia gunakan satu graf je kan, nak cari apa, volume, satu graf je. Maka gunakan satu je lah. Sekarang ni kita ada dua graf. Okay, masalahnya sekarang ni, ada yang tanya saya, kenapa tak boleh integrate terus negatif 2 sampailah negatif 1. Kita buat terus. Kenapa kena pecah macam ni? Kena pecah ada dua pula kan? Okey, sekarang ni y2 dengan y1, mana untuk kawasan yang pertama ni, mana satu y2, mana satu y1. Cara kita nak tentukan, kita boleh gunakan kotak yang tegak ni. Kita boleh gunakan kotak yang tegak ni. Kalau kita buat kotak tegak ni, maksud dia yang di atas tu y2. Yang di bawah tu adalah y1. Okey. Jadi kalau katakan saya letak kotak ni di sini. Kotak ni di sini. Sama tak dengan kalau saya letak kotak di sini? Function dia. Kita cek ya. Kalau kita tengok kawasan yang pertama, y2 kita adalah grafnya ni. X kuasa 2 tambah 2. Y1 kita ni, grafnya ni. 4X tambah Y tambah 2 sama dengan kosong. Sama tak dengan kawasan yang kedua? Kalau kita tengok sini, kawasan yang kedua, atas memang sama lah dengan jiran sebelah ni. Tetapi untuk yang di bawah ni, Y1 ni tak sama. Y1 yang pertama ni digunakan garis ni. Y1 yang kedua, dia gunakan yang ni. Itu yang kita kena pecah tu. Sebab ada function yang tak sama. Okay? Maksudnya kat sini, kalau kamu jumpa macam ni kan, kamu buat kotak ni di mana-mana, sama tak fungsi atas dan bawah dia? Kalau sama, kita akan buat sekali. Kalau tak sama, maka kita mesti pecahkan. Kalau macam ni, dia mesti pecahkan. Tak boleh integrate terus. Contoh kalau kita nak integrate terus, contoh ini contoh case kalau kita boleh integrate terus. Okay, contoh dia, katakan saya ada graf. Yang pertama, graf dia macam ni. Ini satu. Kemudian satu lagi graf saya ada macam ni. Ini contoh ini. So saya ada dua graf. Okey.
Sempadan saya kekalkan yang sama. Ini persilangan yang pertama negatif 2. Yang ini negatif setengah. Yang ini nilai dia 1. Okey, kita tengok. Perlu tak kita buat, kita pecah 2. Kita tengok kotak yang pertama, sebelah kiri saya letak macam ni. Sebelah kanan saya letak di sini. Okey, kalau kita tengok kotak yang pertama ni, fungsi yang di atas, ini adalah fungsi hijau yang di atas. Kemudian, Y1 yang di bawah, fungsi biru. Bila kita tengok kotak yang kedua, fungsi di atas hijau. Fungsi yang pertama, biru. Sama dengan jiran sebelah. Kalau berlaku macam ni, kita letak kotak tu di mana-mana, sama je fungsi atas dan bawah. Atas ni Y2, yang bawah ni Y1. Sama. Bila sama, kalau jumpa macam ni, maka kita tak payah pecah. Terus, tolak 2 sampai 1. Ambil Y2 tolak Y1 dx. Okay? Kalau jumpa yang macam ni, kita tak payah pecah. Okay? Tapi kalau jumpa soalan yang macam ni, mesti pecah. Okay, boleh? Faham ni? Hello? Hello? Dengar tak ni? Boleh sir. Faham sir. So hati-hati dalam exam nanti. Boleh. Kemungkinan soalan ni ada. Okay. Kemudian bagaimana ni saya sambung sikit lagi. Yang detailnya dalam video sebelum ni lah. Ni saya nak tunjukkan kenapa jadi formula macam tu. Okey, jadi sekarang ni kalau untuk yang di sini, okey, untuk Y2, ingat Y2 kat sini dengan Y2 sini tak semestinya sama. Saya letak je formula tu sama. So Y2 maknanya saya refer pada kotak yang pertama. Bukan sini. Ni. Kotak yang pertama. So Y2 kita adalah yang ni. So X kuasa 2 tambah 2. Kemudian Y1 kita adalah yang di bawah ni. Ni rujuk kepada persamaan ni. Tetapi jadikan Y sebagai tajuk. Bila jadikan Y sebagai tajuk, kita akan dapat negatif 4X tolak 2. Ni, jadikan Y sebagai tajuk, negatif 4X tolak 2. So ni, selesai. Okay, untuk kawasan yang kedua, negatif setengah sampai 1. Y2 kita gunakan kotak yang kedua ni. Y2 sama seperti yang pertama. So, saya akan ambil X kuasa 2 tambah 2 dan tolak. Y1. Okay, Y1 dia tak sama dengan jiran sebelah ni. Y1 kita ambil yang baru. Jadikan Y sebagai tajuk, maka ambil yang ni. So, 2X tambah 1 dx. Okay. Kemudian kamu barulah integrate. Berapa? Okey, boleh faham je? Faham tak? Faham sir. Okey. So yang detailnya tu video sebelum ni. Ni saya nak tunjukkan kenapa. Sebab ramai yang WhatsApp saya, kenapa kena pecah 2. Inilah sebab dia. Cara kita nak tahu mudah aja. Kita bina satu kotak tegak. Saya gunakan tegak ni sebab bila kita buat kotak tegak, baru kita tahu Y2 di atas, Y1 di bawah. Jangan guna yang melintang pula. Kita akan gunakan melintang ni kalau nak tentukan X2 yang mana, X1 yang mana. Kalau yang kotak ni maksud dia, kalau kita nak tahu X2 dengan X1. Kalau nak tahu Y2 dengan Y1, mesti guna kotak tegak. Jadi kita cuba letaklah dua kawasan. Okay, kalau berbeza, maksudnya kamu guna pecahan. Kalau katakan sama, maka kita terus integrate daripada negatif 2 sampai 1. First order differential equation. Okey, kita tengok ada satu istilah yang baru kat sini. Ini detail nanti kita pergi masa kuliah nanti. Okey, masa kita sekarang ni kita ada istilah differential equation. Selama ni kita bincang linear equation. Linear equation contoh dia Y sama dengan 2X tambah 1. Ini dipanggil linear equation. Contoh yang lain kalau kita jumpa Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3X tambah 5. Ini dipanggil quadratic equation. Sebab yang pertama tadi kuasa 1, linear. Kalau kuasa 2 dipanggil quadratic. Kalau kuasa 3 dipanggil cubic, kan? Sekarang ni
bila kita tengok differential equation, maksudnya dalam kita punya equation ni, dia mesti ada simbol dy dx. Simbol dy dx, nampak? Mana contoh ni lah. Dy dx. Contoh yang ni pun sama, ada dy dx. Yang ni pun sama juga, ada dy dx. Yang ni pun sama. Bila jumpa macam tu, maksud dia kita punya equation bersama dia adalah differential, ada simbol dy dx. Maka ini yang kita panggil differential equation. Okey, tu dari segi istilah. Okey, kita nak tengok bagaimana kita nak selesaikan. Okey, kalau kita jumpa soalan ni. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Dy dx. Dy dx sama dengan x kuasa 3 1 tambah y. Okey. Tambah y. Kita punya tajuk besar kita adalah 2.1. Ini adalah separable. Okey, separable variables. Okey, maknanya sekarang ni kalau kita nak selesaikan kaedah yang pertama, kita perlu asingkan y sebelah x sebelah. Paling biasa kita buat y itu sebelah kiri. Maknanya kalau saya nak asingkan y sebelah kiri, yang ni saya kena bawa ke sebelah kiri. So, dia akan jadi 1 per 1 tambah y. Ini adalah dy. Yang x saya asingkan sebelah kiri. Maka dx ni bawa ke sebelah kanan. Kan? Okey, jadi ini yang kita panggil separable ni. Sebab kita boleh asingkan y sebelah kiri, x sebelah kanan. Okey. Jadi untuk bab 2 ni, dia sampai sini je dah. Sampai sini je bab 2 ni. Separable ni. Sampai sini je. Kalau kita berjaya asingkan, dah cukup sampai sini. Lepas tu bila kita nak teruskan, kita nak jawab soalan ni, kita kena patah balik kepada bab 1. Bagaimana cara kita nak integrate. Dan ini kita akan integrate. Ini kita akan integrate. Okey. Ingat bab 2 sampai sini je. Kita dah berjaya spread ni. Y sebelah kiri, X sebelah kanan, maka dah sampai situ je. Lepas tu gunalah kemahiran bab 1. Bagaimana kita nak integrate ni? Apa jawapan? Integrate 1 per 1 tambah Y. Hello? Ni dapat berapa ni kalau integrate? Ya, ln 1 tambah Y kan? Okey, selesai. Sepatutnya dia adalah per 1. Tak payah per 1. Selesai. Sepatutnya ada tambah C. Tambah C ni kita buat kemudian. Kemudian integrate X kuasa 3 dapat apa? Dapat X kuasa? X kuasa 4 bahagi 4. Ya, betul. Lepas tu baru kita buat tambah C. Okey. Jadi bermula daripada sini, kita gunakan kemahiran bab 1. Itu yang bab 1 tu, kamu kena mahir betul-betul. Kalau tak settle bab 1 ni, tak boleh dibawa ke bab 2. Itu yang kejap-kejap sebagai latihan tu. Sebab saya nak mantapkan bab 1 ni. Kalau tak settle ni memang susah kita nak buat untuk bab yang seterusnya. Okey, kemudian ini sebenarnya kita punya jawapan dah sampai sini. Tapi kalau kita jadikan Y ni sebagai tajuk, maka saya proses lagi. Okey, hilangkan ln, muncullah eksponen. Okey, tambah C. Kemudian kita boleh proses ni sebab saya nak jadikan Y sebagai tajuk. So, 1 tambah Y. Ini sebenarnya saya boleh tulis darab I kuasa C. Okey, biasanya kita akan buat, ini sebenarnya constant ni. Saya wakilkan dengan satu constant. Maka kita akan dapat Y sama dengan, ni A, saya boleh tulis A. EX kuasa 4 per 4. Ni bawa ke sebelah kanan. Maka itulah kita punya jawapan. Okey. Boleh tak? Itulah contoh. Kita nak menjawab untuk bab 2 ni. Sebenarnya bab 2 tu sikit je. Kita kalau berjaya separate ni, dah terus. Habis bab 2. Kemudian ini adalah kemahiran bab 1. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, katakan saya ambil contoh soalan 1B lah. Soalan yang sama, saya ambil 1B.
Jadi kita tengok 1B. Okey, untuk 1B ni kita ada dy dx sama dengan y kuasa 2 1 tambah ex per x. Okey. Okey, jadi untuk kat sini kita tengok ini adalah dipanggil differential equation. Okey, tetapi kita cuba pisahkan dulu. Kalau kita pisahkan, okey, kalau kita pisahkan, kita akan dapat maksud dia y ni saya bawa ke kiri. So 1 per y kuasa 2 dy. Kemudian yang ni kekalkan. Ini adalah dx. Boleh? Maknanya kita dah berjaya asingkan separate y kiri, x sebelah kanan. Okey. Kemudian kita terus macam tadi integrate. Kita integrate. Ya, ini sebenarnya kalau nak integrate kena tukar indeks. Ini kalau nak integrate ni sebenarnya boleh permudahkan ni. 1 per eksponen x tambah eksponen x per eksponen x. Kan? Maknanya saya boleh permudahkan e kuasa negatif x ni tambah dengan 1 dx. So macam tu. Okey, sebelah kiri dapat apa jawapannya? Sebelah kiri. Y negatif 1 bahagin negatif 1. Betul. Sepatutnya dia tambah C. Tambah C ni kemudian. Yang ini dapat apa ni? Eksponen negatif X per negatif 1. Negatif 1. Kan? Dan tambah dengan X tambah C lah katanya. X ni sebab saya integrate ni 1. Okay. So ingat bila kita nak integrate eksponen ni, saya tengok ramai yang silap masa buat exercise yang ketiga. Ketiga tu dia nak integrate eksponen negatif 5x. Ramai yang buat. Jadi ingat kena ada 2 step ni. Yang pertama salin soalan. Ni dah okey tadi. Kemudian ada yang ambil positif 5. Salah lah. Kita step berikutnya kita differentiate kuasa. Bila differentiate kuasa, bila ada negatif, letaklah negatif. Kena ada negatif. Saya tengok tu dia ambil nombor je. Ambil nombor salah lah. Dia kalau ambil nombor je 5, kalau eksponen kuasa 5x. Kalau ada kuasa negatif 5x per negatif 5 dah. Okay, so hati-hati. Okay, kemudian kita permudahkan lagi. Ini kita boleh tulis balik negatif 1 per y. Ini sama dengan negatif e kuasa negatif x tambah x tambah c. Saya nak jadikan y ni sebagai tajuk. Kita ubah dulu. Jadikan dia positif. So, dia akan jadi macam ni. Kemudian, nak jadikan y sebagai tajuk. Balikkan dia. So, 1 per e negatif x tolak x tolak c. So, inilah kita punya jawapan. Okay, nampak tak? Kita punya bab 2 kita ni sebenarnya sampai sini je. Okay, untuk 2.1 tu sebenarnya sampai sini je. Sampai sini je. Lepas tu seterusnya adalah kemahiran bab 1. Kita ada 2 tangent x dy dx. Dy dx sama dengan y kuasa 2 tolak 1. Okey. Step yang pertama kita spread y sebelah kiri, x sebelah kanan. So, kita akan bawa ini. Kita akan dapat 1 per y kuasa 2 tolak 1 dy. Yang x ni saya bawa ke sana. Dia akan jadi 1 per 2 tangent x. Maknanya bab 2 kita ni sampai sini je. Habis tu dah habis dah. Okay. Seterusnya adalah kemahiran kita nak integrate. Integrate. Okey. Yang ni kalau kita nak integrate, dia tak semudah yang biasa kita buat. Nampak je salah integration terus dapat jawapan.
Tak boleh. Ini mesti melibatkan partial fraction. Ini yang kita kena ingat balik chapter 1 ni. Bagaimana cara nak buat partial fraction. Kemudian untuk sebelah kiri pula, mana ada formula kita nak integrate 1 per tangent. Kan, 1 per tangent. Kan, mana boleh kita buat integrate cotangent? Ada integrate cotangent dapat jawapan? Tak ada kan? So ini pun sama juga. Tak boleh kita integrate dapat jawapan. Tadi, kalau macam tu maksud dia, kita akan teruskan tapi kita buat berasingan. Kita settlekan sebelah kiri dulu. Maksud dia sebelah kiri ni, saya kena gunakan kaedah partial fraction. Sebab dia boleh faktor. Ini semua kemahiran bab 1 ni. Yang bab 2 tadi dah habis. Terpaksalah guna kaedah masa bab 1. Okay, so kalau apa ni kamu tengok balik. Okay, ini darab silang. Tujuan kita supaya nak tahu A tu berapa, B tu berapa. Dua constant yang tak tahu, maka kita perlukan dua nilai Y. Dua nilai Y. Paling mudah refer pada denominator ni. Kita akan dapat 1. Kalau ikut yang denominator yang kedua ni, dapat negatif 1. Gunakan nilai Y ni ganti sebelah kiri. Masalahnya sebelah kiri mana ada Y. So, salin je 1. Kemudian, yang ini akan jadi 2 kali A. Yang ni habis. Maka dapatlah A itu nilai dia 1 per 2. Kemudian yang berikutnya, sebelah kiri 1. Sebelah kanan ni habis. Ni habis. Ini akan dapat negatif 2B. Maka B adalah negatif 1 per 2. Okay. Maksud dia sebelah kiri ni, kita dah boleh tukar. Okay, maka kita dah boleh integrate. So, nilai integration untuk Y kuasa 2, 1. Ini saya dah boleh tukar kepada A setengah. So, 1 per 2. Y tolak 1. B adalah 1, negatif 1 per 2. Y tambah 1. Maksud dia, kita nak integrate yang sebelah kiri tadi. Kita bukan integrate ni. Kita integrate yang dah ubah bentuk kepada partial fraction. Okey, ini kalau nak mudah setengah ni saya keluarkan. Integrate 1 per Y tolak 1. Kita akan dapat apa? Apa tak ln? Kan? Kiri. Hello? Boleh ni? Sedap ni. Boleh, sir. Boleh. Apa tak? Dia punya ni, sekarang ni kita banyak balik kepada, sebenarnya kita dah jawab untuk chapter 2 ni. Tapi sebenarnya chapter 2 ni hanya step yang pertama je. Lepas tu ulang balik chapter 1. Jadi kamu kena ingat balik chapter 1 bagaimana cara nak proses. Ini kalau saya nak tukar cara penulisan ni, kita boleh buat satu je ln. Tetapi kita buat Y tolak 1 per sebanding tolak. Okey, ini untuk sebelah kiri. Sepatutnya adalah tambah C. Tambah C ni kita buat kemudian. Okey, kemudian kita teruskan sebelah kanan pula. Sebelah kanan tadi, yang ni. Ini pun saya tak boleh buat terus. Terpaksalah saya buat asing-asing. Kita nak buat sebelah kanan pula, right hand side. Kita nak cari nilai integration 1/2 tangent X. Ini sebenarnya saya boleh tukar kepada 1/2. Tangent tu adalah sin over cos. Kan? Untuk dekat sini pun tak boleh juga kita nak integrate terus. Terpaksa guna substitution method. Nampak dah banyak jangkit daripada yang pertama, substitution. Okey. Saya katakan saya ambil ni, kalau kita nak ingat balik, kita ada dua substitution method. Kita ada integration by part, yang ketiga partial fraction. Kita tengok fungsi di atas trigonometri, fungsi di bawah trigonometri. Okey, maka bila dua fungsi sama, mesti guna substitution method. Kalau integration by part, dua fungsi berbeza. So tengok balik bab 1. Okey, untuk kat sini lebih mudah, U tu ambil yang di bawah. Differentiate sin apa-apa.
Sin apa? Dapat? Cos. Yes, settle. Rupanya untuk dekat sini kita boleh sambung lagi. Sebenarnya adalah setengah. Nak integrate X ni susah. Tukar kepada U. Rupanya bawah ni 1/U. Yang di atas ni adalah DU. Okey, dapatlah 1/2 ln. Ln U. Ln U. Asalnya lah. Ln U. Okey, kemudian ganti balik. 1/2 ln U adalah sin X tambah C dah. Cukup. Okey. Maka kita bolehlah sambung balik. Kita dah ada jawapan sebelah kiri. Kita dah ada jawapan sebelah kanan. Tadi sebelah kiri kita adalah setengah ln. So, saya salin balik soalan. Sebenarnya kita nak buat yang tadi. Mana tadi kita buat? Okey, yang ni kan? Mana tadi? Okey. Mana dah hilang? Ni. Kita sambung daripada sini. So, sebelah kiri dapat jawapan. Sebelah kanan pun dapat jawapan. So, sebelah kiri ambil yang ni. Setengah ln. Kita ambil setengah ln. Apa tadi? Y tolak 1. Ya. Setengah. Mana tadi? Y. Okay, Y tolak 1. So, Y tolak 1 per Y tambah 1. Samakan dengan yang ni. Setengah ln sin X tambah C. Okey, macam tu lah. Tambah C kan. Okey, kemudian sebenarnya setengah ni kita boleh hilangkan dah ni. Ni kalau kita nak hilangkan ni. Semua darab 2. So, ln Y tolak 1. Y tambah 1. Ini akan dapat ln sin X tambah 2C lah. 2C. Okey. Jadi kalau saya hilangkan ln Y tolak 1 per Y tambah 1. Muncullah eksponen tambah 2C. Ni kita boleh ringkaskan lagi ni. Y tolak 1. Ini saya boleh tulis. Ni sama macam tadi ni. Darab dengan I kuasa 2C. Saya letak darab ni sebab tambah. Okey, sama juga. Ini dalam banyak-banyak ni saya wakilkan dengan satu constant. Maka kita boleh tulis Y tolak 1 per sama dengan A. Yang I dengan ln ni hilang. Jadi dapat A sin X. Okey tak ni? Okey, macam tu lah. Okey, ni A sin X. Okey, settle. Jadi, ni tengoklah kalau soalan kata suruh solve. Kita boleh berhenti di sini. Kan? Kalau mudah, Y sebagai tajuk, kita akan teruskanlah. Kalau macam ni susah, kita boleh berhenti di sini. Okey? Ataupun, kalau kamu bersemangat, kamu boleh teruskan lagi. Kita proses sehingga kita dapat Y sebagai tajuk. Ini kalau kamu nak proses lah. Sebenarnya sampai sini pun dah betul. Okey, ini saya tunjukkan kalau kita masih nak dapatkan Y sebagai tajuk. So, YA sin X tambah A sin X. Kemudian Y ni saya boleh kumpulkan. Ni saya boleh kumpulkan. Ni bawa ke kiri. Ni dah tak ada kaitan dengan integration. Ini cuma kemahiran je ni. Ni bawa ke sana jadi 1 tambah A sin X. 1 bawa sana. Ni kita nak 1 je Y. Sin X. 1 tambah A sin X. Maka jadikan Y sebagai tajuk. Maka dapatlah A sin X over
1 minus A sin X. So kita boleh berhenti jawapan di sini. Kalau nak teruskan lah. Kalau katakan Y tu kita nak buat sebagai tajuk. Jadi macam tu lah. Okey, macam mana? Silakan. Sir. Kenapa eksponen tu kuasa 2C? Asalnya mana tadi? Okey, yang ni kan. Ini sebenarnya saya tak boleh cancel setengah dengan setengah sebab ada C ni sebelah ni. Jadi apa yang kita buat, saya darat dulu dengan 2. Bila semua darat 2, ni darat 2 ni tinggallah yang lon. Ni darat 2 hilang setengah. Tapi yang ni kena darat 2. Tu yang dapat 2C tu. Setiap sebutan darat 2. Supaya tak ada bentuk fraction. Kemudian saya dah jadikan Y sebagai tajuk, maka ln ni step yang pertama kena hilang lah ln ni. Hilang ln, muncullah eksponen. Maka yang sebelah kanan ni semua akan jadi kuasa. Kemudian bila ada tambah, kita boleh tukar kepada darab. Dan semua ni, ini ada satu nilai constant ni. Jadi kalau kita nak kompleks sangat, saya boleh tukarkan dengan satu constant lain. A adalah E kuasa 2C. Nak gunakan yang lain pun boleh. Nak guna C besar pun boleh. Lain lah kalau nak guna B pun boleh. Okay. Biasa kita guna A lah, simple. Okay, kemudian saya proses supaya saya nak jadikan Y sebagai tajuk. So dapatlah Y sama dengan 1 tambah A sin X over 1 minus A sin X.